Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya doakan semoga semua orang kata apa, penonton-penonton dirahmati Allah, sentiasa dikurniakan kesihatan. Itu doa saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Lama betul lah kita tak berjumpa kan. Lama betul kan. Ada yang dah makan ke, dah sarapan ke? Cuba komen sikit dekat bawah tu. Apa juadah kita pagi ni kan, nasi lemak ke, lontong kan, mana tahu kan, daging dendeng legend. Komen sikit dekat bawah tu. Alhamdulillah, sedap ni tuan-tuan dan puan kalau dapat minum ni. Inilah dia, tu dia. Inilah nikmat yang tidak dapat kita dustakan tuan-tuan dan puan. Bila kita dapat bernafas, kita dapat minum, kita dapat makan. Alhamdulillah. Itulah dia. Tuhan masih lagi bagi peluang untuk kita menikmati kehidupan ni. Bila kehidupan kita ni ada, orang kata apa, ada peluang untuk kita berbahagia, kenapa kita pilih untuk berduka tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin dah ramai yang dah lupakan saya. Boleh tak saya intro dulu? Boleh tak boleh, saya akan intro juga. Saya Azhar ataupun dikenali sebagai Abang Janggut. Kepakaran kami adalah untuk membantu kaum wanita dan juga kaum Adam untuk menyediakan makanan yang sedap lagi berkhasiat dalam tempoh yang singkat. Siapa-siapa lagi yang belum mendapatkan daging dendeng legend, daging dendeng legend daripada Easy Frost, minta tolonglah PM Abang Janggut. Manalah tahu tiba-tiba ada orang rumah yang tiba-tiba nak makan daging dendeng, call lah Abang Janggut. Jangan malu, jangan segan. Sebab apa? Kalau beli baru bayar, kalau tanya tak perlu bayar, free saja. Hari ni Abang Janggut akan tunjukkan macam mana. First kali Abang Janggut akan tunjukkan macam mana kita nak sidai kereta. Biasanya kita sidai baju kan, betul tak? Biasanya kita sidai baju. Tapi hari ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak sidai kereta. Baju kita biasa dah sidai, betul? Kawan-kawan kita sidai. Lepas tu apa lagi kita sidai? Tapi kereta kita jarang-jarang sidai tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ni saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak sidai kereta. So inilah dia cara dia. So bila kita sidai kereta, apa yang kita perlu buat tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena buka pintu ni seluas-luas bumi dipijak. Nampak tu? Ini cara kita sidai kereta. Kita buka pintu depan dan belakang. Kalau boleh belakang ni pun buka juga. Tak boleh tunjuk nombor plate, nanti kan naik nombornya. So bukakan juga bonet dia. Tu dia. Belah kanan dan kiri kita buka kan. Kita sidai kereta tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Tu dia. So inilah cara dia untuk macam mana kita nak sidai kereta. Di tengah-tengah panas kita biarkan kereta kita berpanas. Tu dia. Sebab apa? Kita sekarang ni bukan apa, kita risau ada virus-virus yang tak dikendaki yang tak dikendaki berada di dalam kereta kita. So apa yang kita perlu buat adalah kita perlu sidai kereta kita. Abang Janggut saja nak share je pagi ni. Sebab apa? Bila kita benda yang sikit tu kadang-kadang kita bawa barang kita tak sedar yang sebenarnya kita telah membawa virus COVID-19 ataupun virus apa-apa sajalah. Kita telah membawa masuk dekat dalam kereta dan tiba-tiba kita bawa pula orang lain dalam kereta kita dah pula terjebak orang lain pula dijangkiti virus yang tidak dikendaki. That's why kita kena sidai kereta kita. Kita make sure semua pintu dibuka. Kalau boleh ni, yang ni Abang Janggut kena tunjuk. Kalau nak bau harum sikit dia spray kan ni. Ni. Febreze ni kita spraykan dia. Bukakan dia dulu. Kita spraykan dia, nampak tuan-tuan dan puan. So bau hapa apa semua akan hilang daripada kenderaan kita tuan-tuan dan puan. Nampak tu? Depan dan belakang lah.
Kita bawa penumpang tak kira depan dan belakang kan. Belakang pun ada orang nak naik juga. Kita spray lah. Spray. Nampak tu. Nice kan? Bila dah spray tu, kita biar je lah. Kita sidai kereta kita. Benda mudah. Benda yang tak semua orang akan terfikir nak buat zaman-zaman COVID ni kan. Sebab apa? Biasanya kereta akan terperap je dekat dalam garaj ataupun dekat luar rumah kan. So orang kata apa, udara tak ada tau. Tak ada udara, pusingan udara dekat dalam kereta. Jadi kita buka kan. Abang Janggut rasa macam serba salah lah sebab dah lama tak buat sharing kan. Dah lama tak buat sharing. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang beri manfaat kepada orang lain. Dan duduknya Abang Janggut di sini adalah untuk membuat sharing. And bukan nak komen dekat page orang lain, bukan nak jadi netizen yang menyerang page orang lain, tak perlu. Kita perlu memberi manfaat kepada orang lain. Sebab apa sekarang ni, apa yang saya perhatikan di media sosial ni menjadi medan peperangan, tuan-tuan dan puan-puan. Menjadi medan peperangan. Bila si Polan mengeluarkan statement mengundang perhatian, tiba-tiba masuklah netizen kebangsaan, peringkat kebangsaan yang masuk Olimpik, komen tahap gaban cakap itu, cakap ini Apa yang saya nak cakap ni sebenarnya kalau boleh bagilah manfaat kepada orang. Ini salah satu daripada etika kita bermedia sosial. Jangan kita jadi netizen yang yang terlampau taksub sangat. Saya tak cakap orang lain. Kadang-kadang benda ni ada dekat diri sendiri. Ada dekat diri sendiri. Bila kita tengok orang posting orang posting, ni tak betul ni. Kita komen, tuan-tuan dan puan-puan, kita komen. Kita sibuk dengan hal orang lain. Tapi macam mana dengan diri sendiri? Apa pencapaian kita hari ni? Kita sibuk menjadi pengadil kepada perlawanan yang tidak diiktiraf. Tapi adakah kita memperbaiki diri sendiri? Sebab tu sekarang ni Abang Janggut nak bagi tahu itu di antara etika kita bermedia sosial. Jangan kita asyik nak komen orang ni. Diri sendiri bila orang cakap pasal diri kita tak boleh terima. Mana boleh. Okay, saya nak tunjuk sikit tuan-tuan dan puan-puan. Ni dia. Ini projek kita. So ini enjin kenari nampak ni. Ni kenari. Bukan Alphard Biasanya kalau putih orang cakap Alphard. Jangan pening sangat kepala tu. Ni kenari. Nampak tu. Kita dah keluarkan enjin dia untuk kita overhaul. So kita dah keluarkan seketul enjin ni. Kita dah buat overhaul. Yang ni kita buat top overhaul lah. Buat top overhaul. Tapi condition enjin ni mula teruk tau. Teruk gila. So kita dah rebuild balik enjin ni. Kita buat top overhaul saja Ni abang Janggut nak bagi tahu lah, siapa-siapa yang tak pernah tengok enjin ini kita buat sharing hari ni kadang-kadang pada kaum-kaum wanita kaum wanita tak tahu part-part enjin ni apa semua hari ni Abang Janggut akan terangkan bahagian apa yang ada dekat dalam enjin so kalau kita nampak seketul yang besar ni memang orang kata enjin, tapi enjin ni ada part-part dia yang ni biasalah ni kita panggil oil filter. Ni kalau tengok macam ular ni, nama dia extractor. Extractor ni akan masuk dekat exhaust. Nampak tu akan masuk dekat exhaust. Yang nampak macam dua ketul besar ni, ni puli lah. Ni main puli dia kat bawah. Main puli ni yang akan memusingkan. Yang memusingkan ni kira macam jantung dia lah. Main puli ni akan memusingkan. Lepas tu dia ada belting kat sini. Dalam ni ada belting, akan menghubungkan kepada cam puli. Nampak ni, dia sama juga dalam ni. Sama juga, puli ni ada dekat dalam ni. So dia memusingkan cam. Atas ni head lah. Atas ni head. So yang ni alternator. Kalau kita nampak terketul macam ni ni alternator. Alternator ni water pump. Water pump comel dia, water pump kecil Total body. Total body.
Ni starter. Ni starter ni. Kalau kita tengok ada 2 ketul ni kan. Satu kecil. Starter. Ni bahagian gearbox lah. Bahagian gearbox. Daripada sini sampai ke sini bahagian gearbox. Ini bahagian enjin. Ni tengah ni ada blok. Ni blok. Dalam blok ni ada piston. Ada piston, ada conduit. Bawah tangki ya. Tangki minyak. Tu dia lah sikit lebih kurang sharing saya. Jangan cakap tak tahu. Ni kalau nak check minyak hitam kat sini, kita ada stick kat sini. Ni lah dia, kita akan masukkan balik dekat dalam kenari ni. Kejap lagi kita akan buat. So ni ada juga beberapa kenderaan lagi yang memerlukan kita servis. Siapa-siapa yang mengenali Abang Janggut, Abang Janggut ni adalah seorang usahawan yang minum di cawan, yang akan di pinggan, yang hidup dan tinggal di atas Bukit Cendawan. Sekarang ni daging dendeng macam slow sikit. Daging dendeng macam slow sikit. So apa yang saya buat hari ni adalah, saya dah 2-3 minggu ni saya membantu mencari rezeki dengan membuat repair kereta lah. So macam mana saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan berfikir di luar kotak pemikiran. Sebab apa, kadang-kadang bila kita ada masalah, kita rasa macam down, kita rasa macam putus asa dengan kehidupan ni, tapi sebenarnya peluang untuk kita berbahagia tu, peluang untuk kita menggembirakan hati kita tu lebih banyak. Kenapa kita pilih untuk bersedih? Kenapa kita pilih untuk berduka? Kita berniaga lah. Kita ni usahawan yang mana yang bekerja tu, alhamdulillah masih lagi bekerja lah bersungguh-sungguh setiap hari. Jangan kita curi tulang ataupun tak buat kerja. InsyaAllah apa yang kita dapat tu akan berkat nanti kalau kita bersungguh-sungguh. So bagi usahawan-usahawan ataupun bagi peniaga-peniaga yang masih lagi terkapai-kapai, yang masih lagi terkesan dengan COVID-19 ni, so kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat, bisnes adalah aktiviti untuk menjana aliran tunai. Okay? Perniagaan adalah aktiviti menjana aliran tunai. So bila kata kita tak dapat nak menjana aliran tunai dekat perniagaan yang kita lakukan sekarang ni, kita kena cari plan B, ataupun plan B dan plan C. Apa benda yang boleh menjana aliran tunai. So jangan kita duduk bersedih. Sebab apa, kalau kita duduk bersedih, kita tak dapat apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa, yang akan membangunkan kita, yang akan membangkitkan kita dari the down ni cuma diri kita dan orang lain di sekeliling yang akan support kita. Tapi yang paling utama diri kita sendiri. Sebab apa, kalau kita sendiri tak bagi peluang kepada diri, siapa lagi yang akan bagi peluang tu? So kalau saya kata tuan-tuan dan puan-puan ada perniagaan, ada perniagaan sekarang ni, ada perniagaan tuan-tuan dan puan-puan, berniaga, kena tahu berniaga dan diri kita ni adalah dua entiti yang berbeza. Jangan kita samakan dia dua entiti yang berbeza. Sekarang ni perniagaan tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan yang tenat dan dia pun tumbang. Kena pastikan tuan-tuan dan puan-puan masih berdiri teguh, dan jangan tumbang ikut sekali dengan perniagaan yang tuan-tuan dan puan-puan buat. Saya nak cerita sikit, tak ada siapa yang nak paksa kita. Tak ada siapa yang letak pisau dekat leher kita supaya kita berniaga. Kita sendiri yang nak buat. So kita kena pastikan yang kita kuat. Sebab apa? Sebab apa macam ni? Sebab apa, kalau kita tahun ni kita rasa teruk, tahun ni kita rasa macam kecewa, bisnes kita tak betul-betul berjaya, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berniaga 10 tahun lepas, kita dah merasa 9 tahun perniagaan yang bagus, perniagaan yang masyhur, ada yang pakai Alphard putih, ada yang pakai Velfire hitam, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah merasa kejayaan tu, Jadi apa yang kita rasa sekarang ni, bila kita down,
Kan kita rasa macam alamak ai gagal aku kan. Kena tarik. Kereta kena tarik, Velfire kena tarik, Alphard kena tarik kan, rumah kena tarik kan. Tak apa, ambil kan. Sebab apa? Itu semua pinjaman je tuan-tuan dan puan-puan. Ambil kan. Kita kena ingatkan diri kita sebenarnya 9 tahun dulu kita dah berniaga, kita dah bekerja, kita dah mengecapi gaji, untung kan. Kita kena bersyukur. Sekarang ni memang zaman-zaman kejatuhan. Kita kena terima hakikat tu. Kita kena terima hakikat tu dan pastikan perkara-perkara yang asas kan. Perkara-perkara yang asas kan kita sediakan buat masa sekarang ni supaya kita boleh terus hidup kan. Contohnya macam makanan di atas meja kan. Makanan di atas meja kita kena pastikan yang ada benda untuk dimakan untuk kita terus hidup, dan rumah untuk kita berlindung daripada panas dan hujan. Itu perkara basic kan, perkara asas yang kita perlu fikirkan dulu kan, sebelum kita fikir macam mana kita nak strike balik kan perniagaan kita ni. Nombor 2 yang saya nampak kan, bila kita dah ubah mindset kita, konsistensi tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena konsisten. Sebab kadang-kadang kita tak konsisten. Buat sesuatu kan, kita rasa cepat putus asa, kita buat benda lain kan. Buat dalam 2-3 hari je, tak lama tuan, tak sampai seminggu pun buat, lemak boring buat benda lain. Jadi bila kita tak konsisten kan, kita tak nampak dia punya impact dia dalam masa 2-3 bulan kan, kita tak nampak. So kalau kita nak pastikan yang kita ada impact benda yang kita buat tu, at least kita kena buat setiap hari selama 2 ke 3 bulan. Baru kita nampak impact dia kan. Sebab kalau kita mengharapkan 2-3 hari je buat kan, buat alah malas nak buat lagi kan, tak nampak untung pun. Alright, so insyaAllah kita akan berjumpa di live yang akan datang kan. Jangan lupa kan, like dan follow page Easy Frost. Dan siapa yang masih belum mendapatkan daging Daniel Legend, minta tolong PM Abang Janggut. Kita berjumpa di sesi live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. See you when I see you.